Salam sejahtera, saya ucapkan kepada semua. Hari ini kita berbesar hati untuk menjemput kumpulan 8.4, bahan komposit dan kepentingannya untuk membentangkan bab 8 ni lah. Alright, so dia adalah sambungan daripada sesi semalam di mana kita telah membincang tentang bab 8.1 hingga bab 8.4. So sekarang kita berbesar hati untuk menjemput ahli-ahli kumpulan daripada 8.4 untuk sambung pembentangannya. So dijemput Siliting, Joel Liu, Kashneha dengan Faris Ikhwan untuk membuat pembentangan. Can hear. Selamat pagi kepada semua. Nama saya Silik Heng. Ahli-ahli kumpulan saya ialah Joel, Kashneha dan Faris. Pada pagi ini, kami akan memberikan persembahan tentang topik bab 8.4, bahan komposisi dan kepentingannya. Okey. Apakah maksud bahan komposit? Bahan komposit merupakan bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen, iaitu bahan matriks dan bahan pengukuhan. Apakah bahan matriks? Bahan matriks merupakan bahan utama dan sebuah material komposit yang akan menaikkan sifat mechanical properties. Apakah bahan pengukuhan? Bahan pengukuhan ialah bahan yang memberikan bahan tersebut kekuatan tensil. Ini gambar bahan komposit. Okey. Bahan komposit dan kegunaannya. Bahan komposit digunakan secara meluas dalam pembangunan dan perkembangan teknologi pada masa kini. Pertama, konkrit dibekukukan. Konkrit dibekukukan terhasil apabila tertulang ke kulit atau terjaring dawai. Bahan pengukuhan dibenamkan ke dalam konkrit bahan matriks. Konkrit dibekukukan banyak digunakan dalam industri pembinaan jambatan, empangan dan bangunan. Sekarang saya akan disilakan Joel untuk memberikan persembahan. Kaca gentian terhasil apabila plastik dibekukukan dengan gentian kaca. Digunakan dalam pembuatan topi keledar, bumper, kad kereta dan papan litar tercetak. 3. Gentian optik. Gentian optik terdiri daripada 3 lapisan. Lapisan pertama merupakan bahagian teras yang terdiri daripada gentian kaca, silika, bahan pengukuhan. Bahagian teras disaluti oleh lapisan kedua yang terdiri daripada salutan kaca atau plastik yang bertindak sebagai jaket pelindung, bahan matriks. Lapisan ketiga dibuat daripada plastik yang bertindak sebagai jaket pelindung, bahan matriks. Fungsi gentian optik, menghantar maklumat dan data dalam bentuk cahaya. Bagaimana ia berfungsi? Cahaya akan bergerak melalui gentian kaca secara satu siri pantulan dalam penuh. Sekarang saya kaca fotokromik melindungi penggunaan daripada sinaran UV. Digunakan untuk membuat tingkap kereta, bangunan dan kaunter kamera. Terhasil apabila bahan matriks digabungkan bersama-sama bahan pengukuhan seperti argentum korida dan kuprum korida. Kaca fotokromik menjadi gelap apabila didedahkan kepada cahaya matahari. Apabila keadaan menjadi malam,
kuprum klorida di dalam kaca fotokromik, memungkinkan pembalikan proses supaya kaca menjadi luksinar semula. Sekarang saya akan silakan ahli kumpulan seterusnya untuk memberi persembahan. Superkonduktor. Contoh, seramik lithium barium kuprum oksida YbCO merupakan bahan komposit yang memiliki sifat superkonduktiviti selain alun. Superkonduktor digunakan untuk membuat elektromagnet, iaitu magnet superkonduktor atau supermagnet. Magnet superkonduktor ringan dan mempunyai daya magnet yang sangat kuat. Magnet superkonduktor digunakan di dalam pemecut zarah dan terlibat dalam peralatan mesin resonans magnet nukleus dan mesin pengimejan resonans magnet. Perbandingan dan perbezaan sifat bahan komposit dengan komponen asal. Bahan komposit mempunyai sifat yang berlainan dengan komponen asalnya. Jadi, apakah perbezaan sifat bahan komposit dengan komponen asal? Konkrit diperkukuhkan. Konkrit dapat menampung daya mampatan yang tinggi tetapi akan pecah jika dikenakan daya regangan yang tinggi. Gabungan konkrit dan tertulang, keludi atau jejaring dawai akan meningkatkan kebolehan konkrit untuk menahan daya regangan. Jadi sifat bagi konkrit ialah mampu kekuatan mampatan yang tinggi, kekuatan regangan rendah dan tahan hakisan. Terulang keluli atau jejaring dawai pula bersifat kekuatan regangan tinggi dan mudah karat. Jika dua bahan ini dijadikan, akan terhasilnya konkrit yang dibekukan dan mempunyai sifat kekuatan mampatan tinggi, kekuatan regangan yang tinggi dan tahan hakisan. Bagi kaca gentian pula, matriks plastik yang terdiri daripada plastik bersifat lemah, lembut dan mudah terbakar. Plastik mempunyai sifat kekuatan regangan rendah, kekonduksian haba dan elektrik rendah, tahan hakisan dan tahan lasak. Bagi gentian kaca pula, kekuatan regangannya tinggi dan kekonduksian haba dan elektrik adalah rendah. Jika dua bahan ini bergabung, dia akan menjadi kaca gentian yang bersifat kekuatan regangan tinggi, penebat haba dan elektrik dan tahan hakisan dan tahan lasak. Bagi gentian optik pula, gentian optik mempunyai kekuatan mampatan yang tinggi walaupun bahan asal iaitu gentian kaca bersifat rapuh. Plastik bersifat kekuatan mampatan tinggi dan fleksibel, manakala gentian kaca pula mempunyai kekuatan mampatan yang rendah dan bersifat keras. Gentian optik pula bersifat kekuatan mampatan yang tinggi dan fleksibel. Bagi kaca fotokromik pula, kaca bersifat luksinar iaitu tidak menyerap sinaran UV. Argentum klorida pula bersifat luksinar kepada cahaya nampak dan menyerap sinaran UV pada masa yang sama juga. Sensitif terhadap keamatan cahaya. Kaca bersifat luksinar, tidak menyerap sinaran UV dan tidak sensitif terhadap cahaya. Bagi argentum klorida pula, ia bersifat luksinar kepada cahaya nampak, menyerap sinaran UV dan sensitif terhadap keamatan cahaya. Kaca fotokromik pula bersifat lut sinar, menyerap sinaran UV dan penyerapan sinaran UV bergantung kepada keamatan cahaya. Bagi superkonduktor pula, superkonduktor boleh mengalirkan arus elektrik tanpa rintangan pada suhu bilik yang sangat rendah, manakala bahan asalnya iaitu yttrium 3 karbonat, kuprum karbonat, barium karbonat dan oksigen bersifat rintangan elektrik yang tinggi pada suhu bilik. Superkonduktor bersifat tiada rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah. Jadi sekian untuk pembentangan kumpulan kami.
Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan daripada kumpulan 8.4 bahan komposit dan kepentingannya. Okey, sekarang dijemput kumpulan 8.1 untuk kemukakan soalan berkenaan dengan bab 8.4. Saya minta juga ahli-ahli kumpulan daripada bab 8.4 untuk buka kamera ya, bersedia untuk menjawab soalan daripada 8.1. Semua ahli kumpulan 8.4 sila buka kamera. Okay, anyone from 8.1 yang ingin kemukakan soalan? Silakan. Ya. Perlu Boleh tidak, buka kamera Dylan. apakah contoh bahan komposit? Kayu. Thank you. Ada sesiapa yang nak kemukakan soalan seterusnya? Mungkin kita jemput ahli kumpulan daripada 8.2 untuk bertanya soalan. Dipersilakan. Apakah komponen utama di dalam kaca fotokromik? Komponen utama dalam kaca fotokromik ialah kaca dan argentum chlorida. Terima kasih. Kaca dan argentum chlorida sahaja ke? Faris? Um, uh, Dan kuprum klorida. Ya, okay. Thank you Kashneha. So ada dua benda utama kat situ. Argentum chlorida dan cuprum 1 chlorida ya, yang digabungkan dengan kaca. Alright, untuk buat kaca fotokromik ni. Alright, so thank you for answering. Sekarang soalan seterusnya daripada kumpulan 8.3. Sila kemukakan soalan. Ahli-ahli kumpulan 8.3 sila kemukakan soalan. Joel Emmanuel, Nureha, Pritisha, Beck Saying. Kemukakan soalan kepada 8.4. Ada tak sesiapa yang daripada kumpulan 8.3 yang ingin mengemukakan soalan? Kalau tidak, kita tukarlah. 8.4 boleh bertanya soalan kepada 8.3 berkenaan dengan bab yang kamu baru mengajar tu. Kan, kita nak testing, tengok semua dah pandai ke?
Ada sesiapa ke daripada kumpulan 8.3 yang ingin bertanya soalan? Kalau tidak, saya minta 8.4 yang tanyakan soalan. Tengok your students hari ni ada fokus tak? Cikgu, saya ada soalan. Siapa kamu? Joel, main dulu. Oh, speak louder Joel. Tak berapa dengar. Oh, saya ada soalan. Ya, silakan. Um, apakah contoh kegunaan kaca gentian? Boleh dengar tak? Boleh. Topi keleda. Ada contoh lain? Papan lidah tercetak. Sorry. Bumper kereta. Baik, saya rasa itu dah menjawab soalan Joel. Alright. So, kaca gentian boleh digunakan untuk membuat topi keleda, bumper kereta dan juga papan litar tercetak. Alright, ada tak soalan-soalan lain yang ingin dikemukakan kepada ahli kumpulan 8.4? Soalan lain? Anyone else yang tak pandai lagi dengan bab 8.4? Any other further questions? Any further questions? Okay, kalau tidak, cikgu pula nak tanya soalan ya. Apakah kegunaan kaca fotokromik? Membuat tingkap kereta, tingkap bangunan dan kaunter kamera. Okey, baik. Okey, jawapan yang bagus. Saya nak tanya, mengapakah kaca fotokromik itu disesuai dijadikan sebagai tadi kata ialah kaca untuk kacamata kan? Betul Kak Sneha? Is it? Betul ke? Ya, okey. Kenapa sesuai? Apa kelebihan kita guna kaca fotokromik? Kenapa just tak pakai je kacamata yang biasa kita pakai? Apa kelebihan kaca fotokromik tersebut? Kaca fotokromik memungkinkan pembalikan proses supaya kaca menjadi lut sinar semula. Saya rasa jawapan tak berapa lengkap. Sebelum jadi lut sinar, dia kena jadi apa dulu? Keadaan menjadi malam. Bagaimana dia menjadi malap? Pembentukan atom argentum yang menghalang laluan cahaya. Okay? So, boleh you reconstruct your sentence to make it a full sentence. From macam mana dia jadi gelap, lepas tu macam mana dia jadi lut sinar semula. Pembentukan atom argentum menghalang laluan cahaya. Apabila keadaan menjadi malap, kuprum klorida di dalam kaca fotokromik memungkinkan pembalikan proses supaya kaca menjadi lut sinar semula. Okay, bagus. Alright, so saya rasa penjelasan yang tepat. So soalan-soalan macam ni biasanya memang keluar dalam soalan-soalan SPM di mana dia boleh tanya kegunaan kaca fotokromik. Okay, so pelajar dah sebut dah dia digunakan untuk buat counter kamera, tingkap bangunan ataupun macam untuk sunglasses lah yang kita ada kan. Dan dia akan kata bandingkan dengan normal punya cermin mata. Okay, so macam itulah soalan dalam SPM. Okay, ada tak lagi soalan-soalan lain daripada kumpulan-kumpulan lain ke? Ada lagi pertanyaan? Okay, kalau tak ada saya minta semua ahli kumpulan 8.4 untuk buka kamera, kita tangkap satu gambar dulu. Okay, 1,
Kashneha buka kamera. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, so sekian saja pembentangan daripada kumpulan 8.4. Terima kasih. Cikgu rasa pembentangan dalam 2 hari ini bagus. Pelajar dapat mencapai objektif pengajaran. Okey, pelajar dah sebutkan perkara-perkara penting yang perlu ditekankan oleh pelajar-pelajar lain tentang subtopik tersebut. So melalui persembahan ni, cikgu bukan persembahan ni, melalui pembentangan sedemikian, saya berharap pelajar-pelajar akan lebih confident apabila membuat persembahan next time. Alright, at the same time, belajarlah macam mana nak buat pembentangan macam ni. Okay, so sekian saja daripada kita. Terima kasih.